A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, puan-puan, hajah-hajah, datin-datin, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung untuk bab yang baru daripada buku Inspirasi Said Nursi, Peranan Kerohanian dalam Kehidupan. Kita tengok buku ni pada bab yang ketiga, iaitu pada halaman yang ke-85. Tajuk hari ini berkaitan dengan penyucian jiwa dan jalan kerohanian menuju Tuhan. Jadi antara sebab kita perlu sebagai orang beriman untuk berusaha menyucikan jiwa kita adalah kerana jiwa yang suci merupakan salah satu asbab daripada salat yang khusyuk, ibadah yang lebih tenang, akhlak yang lebih mulia, iman yang lebih kukuh dan ketenangan yang lebih sabat, ketenangan yang lebih jitu apabila kita dapat menyucikan hati kita. Sesungguhnya banyak perkara dalam kehidupan kita ini yang kita lihat dia sebagai ujian, sebagai bencana ataupun musibah maupun tekanan. Apabila ianya dihadapi dengan hati yang suci, insya-Allah akan ada kekuatan yang lebih jitu lagi dalam berhadapan dengan situasi tersebut. Manakala jika kita sedang berada dalam ketenangan dan kebahagiaan, hati yang suci itu akan lebih menambah khusyuk kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi kita daripada tipu daya nafsu dan juga bisikan-bisikan syaitan. Jadi untuk mengenali, memahami dan juga membezakan antara ilham-ilham yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bisikan-bisikan keraguan, was-was yang datangnya daripada sumber-sumber syaitan, daripada sumber-sumber nafsu sendiri, syahwat sendiri, ia perlukan kepada hati yang suci. Sebab itu kita perlu berusaha untuk menyucikan hati. Walaupun kita tidak boleh mengaku diri kita sudah baik, suci, alhamdulillah saya dah mengaji bertahun-tahun, dah sucikan hati berkali-kali, sekarang hati saya suci murni macam kain putih, kita memang tak boleh mengaku gitu. Tetapi tidak boleh pula kita kata hati saya ni memang dah kotor ustazah, tak ada harapan dah nak cuci, dah macam ni dah dari dulu. Tak boleh. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berusaha juga untuk menyucikan hati. Walaupun kita tahu tidak akan mungkin sempurna seperti sucinya hati Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam yang dicuci dengan air Zam-Zam, tetapi ikhtiar usaha kita untuk menyucikan hati merupakan salah satu daripada bukti-bukti keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan tengok apa kaitan menyucikan hati dengan iman, ya. Okey. Sedikit mukadimah pada muka surat 85 ni, saya tak apa, kita skip. Kita terus ke muka surat yang ke-87 pada perenggan yang kedua, ya. Muka surat yang ke-87 perenggan yang kedua. Dalam kajian ini, untuk meneliti dengan terperinci dan mendalam tentang penyucian jiwa dan bagaimana Said Nursi membicarakannya berdasarkan panduan Qur'ani dan Nabawi melalui Risalah Nur. Saya dah sebut sebelum ni, Risalah Nur merupakan satu tafsir isyari maknawi yang menjelaskan makna-makna Al-Quran, dan dalam masa yang sama juga hadis-hadis Nabi SAW menjadi rujukan dan panduan untuk perbahasan mengenai proses pembentukan iman tahqiqi melalui Rasail An-Nur. Jadi pembaca boleh membaca hasil kajian tahun 2020. Ada seorang pengkaji ni, dia pernah menulis tentang analisis penafsiran Tazkiyatun Nafs menurut Badi' Zaman Said Nursi dalam tafsir Risalah Nur. Ada beberapa pembahagian. Antaranya, kalau tengok bagaimana Said Nursi membahaskan mengenai penyucian jiwa, terbahagi kepada 5 tema. Jadi penyucian jiwa ni dia melalui dalam 5 tema ini, maknanya melalui proses-proses ini. Yang pertama, nombor 1, dia kata memperkuat iman. Nak cucikan jiwa, kena kuatkan iman. Sebab tu saya kata ada kaitan iman dengan sucikan jiwa. Yang kedua, ibadah. Orang yang mengaku dia beriman mesti dibuktikan dengan ibadah. Jadi kalau ada iman tetapi tidak ada ibadah, maka diragui keimanan itu. Orang itu boleh goyah keimanannya, akhirnya dia akan tercicir ataupun tersungkur di tengah jalan. Beza iman dengan Islam. Ingat, saya selalu ulang berkali-kali. Orang boleh mengaku dia Islam, tetapi orang Islam yang tidak beriman, itulah dia orang-orang yang tidak pernah beribadah kerana dia tidak melaksanakan rukun-rukun Islam. Dia sekadar melafazkan dirinya sebagai orang Islam.
Tetapi orang Islam yang mempunyai iman, maka dia akan melaksanakan ibadah. Cuma iman tu mempunyai peringkat-peringkatnya. Ada orang Islam yang beriman, dia beribadah kerana takut azab neraka. Tu paling level yang paling asas lah tu. Dia takut dosa, dia takut kena campak dalam api neraka. Itu paling bawah. Kemudian ada juga orang Islam, dia beriman dan dia beribadah kerana dia menginginkan syurga. Dia naik sikit lah. Dia takut neraka tapi dia memang teringinkan syurga. Dia mempunyai cita-cita untuk menjadi ahli syurga. Naik sikit level dia. Ada juga yang memang beriman dan dia beribadah atas kecintaannya yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mempunyai satu level kenikmatan dan keasyikan di dalam beribadah. Itu yang disebut sebagai kelazatan rohani dalam beribadah. Ini proses orang-orang yang belajar ilmu daripada Risalah Nur. Sebenarnya dia nak menuju ke arah kelazatan rohani itu tadi, iaitu tahap keimanan yang tinggi. Jadi dia bermula dengan tadabbur tafakur sebagai membina iman tahqiqi melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang kita buat sekarang ni, kita sedang tafakur, tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan dalam penjelasan Risalah Nur ini juga mengaitkan tentang penciptaan Allah dalam malakutus samawati wal ard, di langit-langit dan di bumi. Kita selalu tadabbur melihat supaya kita dapat membina iman yang kukuh. Iman tahqiqi ni iman yang kukuh, bukan iman follow-follow macam taklidi. Iman follow taklidi dia macam lahir-lahir orang Islam. Dia ikut mak bapak dia ataupun dia ikut environment dan pendidikan dia. Dia ikut sahaja, dia follow sahaja. Boleh juga masuk syurga insya-Allah. Tapi kalau nak rasakan kenikmatan, binalah iman tahqiqi. Ini proses kita. Daripada iman tahqiqi itu dia akan naik kepada ma'rifatullah. Dengan cara itu dia mengenali Allah. Dengan cara kita membaca kitab ini, membaca, mengaji bertahun-tahun Rasail An-Nur, maka dengan situ mudah-mudahan kita semakin mengenali Allah, ma'rifatullah. Yang mana ma'rifatullah itu menghadirkan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Bila kita dah cinta, puan-puan pun tahu, segala perkara yang kita buat kerana cinta dan sayang, ia menjadi ringan, ia menjadi nikmat, dan dia menjadi suatu keseronokan. Itu kita nak capai kelazatan rohani. Nampak Jadi itu bila dah sampai kelazatan rohani, barulah ibadah tu jadi nikmat, perempuan. Dia tak jadi beban lagi. Dia tak rasa Allah kenapa kena solat 5 kali sehari. Aduh, lihatnya ustazah suruh tambah lagi tahajud dah tu. Kan, saya dah sebut dah kan, kita yang mengaji yang jadi tahun-tahun ni kena tambah tahajud. InsyaAllah kan. Kita dah sampai ke satu tahap ni, kena sediakan lagi persiapan kita. InsyaAllah kita akan bahaskan tentang kelebihan tahajud, InsyaAllah, dalam bab-bab yang akan datang dalam kitab ni juga. Dan dia sebenarnya menjadi seperti seakan-akan satu keperluan bagi orang beriman. Saya kata untuk orang beriman, memang untuk orang Islam dia tak wajib, dan dia sunat. Tapi kalau beriman memang ada keperluan. InsyaAllah kita akan sampai ke situ. Kemudian bila dah sampai kelazatan kerohanian itulah, maka kita akan dapat merasakan iman yang kukuh, dan ibadah itu sebagai penyokong kepada iman yang kukuh. Iman yang kukuh jugalah yang mendorong kita untuk beribadah. Dia saling berkaitan. Jadi tak bolehlah kaitkan kenapa orang Islam tidak jujur, orang Islam tetapi tidak amanah. Sebab dia ada masalah di iman itu. Masalah tidak amanah, masalah culas, masalah korupsi, masalah rasuah, semua tu datangnya daripada masalah keimanan, bukan masalah kedudukan atau agama dia sebagai orang Islam. Okey, jelas. Yang ketiga ialah mengambil pelajaran daripada kisah-kisah para nabi. Itu pun itu satu proses juga yang kita buat dalam Risalah Nur tu. Tapi yang menariknya cara dia, bila kita bahaskan tentang peristiwa kisah-kisah Nabi, kita tak bahas secara literal sahaja, kita tak tengok secara zahir sahaja, tapi dia akan masuk ke dalam sampai hati kita yang mendengar dan membaca ni akan merefleksikan balik. Ya Allah, begitu rupanya perasaan Nabi itu. Contoh Nabi Ayub masa sakit, begitu rupanya perasaan Nabi Ayub. Bagaimanakah perasaanku? Sebelum ni kita ada buat kelas satu kan, tentang risalah pesakit, bagaimana Nabi Ayub berhadapan dengan kesakitan yang dahsyat. Jadi kita refleks dengan diri kita. Begitu sebenarnya proses yang kita akan buat dalam Risalah Nur. Sentiasa refleks perasaan, akal, jiwa mereka supaya kita boleh bandingkan dengan kita, supaya kita pun boleh cuba mencontohi mereka, bukan melihat pada zahir peristiwa sahaja. Yang keempat, meninggalkan perbuatan tercela. Jadi bila kita dah faham, kita belajar, kita baca, sebenarnya akan lebih mudah untuk kita tinggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Sebab kita dah faham makna di sebalik perbuatan itu.
Kalau sekadar diberitahu jangan buat ini haram, tinggalkan itu syubhat, setakat diberitahu begitu saja, kadang-kadang akal kita tak puas. Betul tak? Dia kata kenapa? Kenapa haram? Kenapa syubhat? Macam best je zahirnya, contohnya, kan? Jadi bila kita faham maknanya, maka dia memudahkan kita, bahkan menyeronokkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara tercela itu, walaupun pada zahirnya kelihatan menggembirakan atau menyeronokkan. Kerana hakikatnya perempuan, semua perkara seronok yang haram itu keburukannya dan kesan negatifnya sangat dahsyat dan sangat panjang. Imam Sa'id Nursi ada ceritakan dalam satu bab lain. Contohlah, kalau orang tak suka seseorang, geram sangat, dendam sangat dengan orang tu, rasa macam nak bunuh dia. Nak bunuh tu sekejap ke lama? Sekejap je, ambil pistol tembak, berapa minit, tak sampai seminit, mati dah orang tu. Dah, contoh kan. Puas hati, okey, puas hati sebab dendam. Tapi lepas tu apa kesan dia? Nak kena tangkap, kena sidang, kena masuk mahkamah, masuk penjara, bayar lawyer, lepas tu kena hukum gantung. Punya panjanglah akibat buruk hasil daripada perbuatan tercela yang sekejap sahaja untuk satu nikmat yang sedikit sahaja, iaitu kepuasan hati. Tu tak termasuk lagi minum arak, macam seronok sekejap, hilang akal, lepas tu muntah-muntah di jalan. Kalau tengok negara yang banyak minum arak ni kan, kalau malam minggu sampai paginya tu kena dicuci jalan kerana muntah yang banyak. Akibat orang minum arak di malam minggu. Maknanya beban daripada keseronokan sekejap itu sangat besar dan meninggalkan implikasi kewangan yang juga sangat memberi kesan. Itu satu contoh. Zina, berapa lama, berapa minit sangat seronoknya zina tu. Kesan dia bila mengandung 9 bulan sakitnya. Lahirkan anak sampai ke bila-bila nak dibesarkan anak itu, dan sebab itu mereka buang pula, nak shortcut, tak nak menanggung tanggungjawab. Ya, silakan buat. Ya. Nak bagi, kenapa, bagus soalan puan, kenapa dia buat perbuatan tercela ni? Sebab dia tak nampak implikasi di belakang. Macam mana nak bagi nampak? Kita kenalkan dia apa itu iman. Dan memperkenalkan iman ni sekarang dalam zaman moden ni puan, kita terpaksa lebih kreatif. Sebab zaman ni orang susah nak percaya pada perkara yang dia tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu semakin goyah. Dia nak percaya yang dia nampak sahaja. Jadi iman ni pula semua dia tak nampak. Percaya kepada Allah tak nampak, malaikat pernah nampak? Selisih pun tidak, walaupun orang tua kata selisih 44 malaikat. Tak pernah nampak. Percaya kepada kitab Nabi-Nabi pun tak pernah jumpa. Kalau boleh jumpa pun dalam mimpi. Kemudian percaya kitab-kitab yang diturunkan pun tak ada yang kita nampak ni yang bercetak. Masa kitab tu diturunkan, dia gaib juga, tak nampak kan. Percaya kepada hari kiamat, lagi lah tak nampak. Qada dan qadar, semuanya tak nampak, tapi ia berlaku pada kita. Jadi proses tu puan-puan, memperkenalkan iman melalui satu konsep yang sesuai dengan zaman ini. Kita bawa kaedah Rasail An-Nur. Contoh yang saya sebutkan tadi, puan nak bagi nampak ya, kenapa orang buat dosa yang seronok sekejap tapi dia tak nampak kesan dia lama. Kita terpaksa ajar dia. Kita ajar dia melalui contoh. Imam Sa'id Nursi gunakan perumpamaan. Saya suka guna perumpamaan ni sebab senang orang nak faham. Kalaulah orang manusia ni sebenarnya dia punya dua fitrah. Satu, dia sukakan keseronokan yang cepat. Dan dua, dia suka tangguhkan kesusahan yang di depan mata. Satu, dia nak cepat seronok. Yang kedua, dia tak nak susah. Itu memang fitrah manusia. Jadi kita ajar dia. Keseronokan yang haram ini membahayakan. Sebagai contoh, kalau ada baklawa makanan Turki Arab tu, kenalkan manisan baklawa. Sekarang dah banyak di Malaysia kan, baklawa. Tahu tak baklawa? Tahu ya? Kalau yang tak tahu, boleh tak tolong searchkan kat Google, bubuh dalam grup kita sekejap. Atau nanti saya searchkan. Manisan yang eksklusif lah kalau kat kedai Arab tu ya, baklawa. Kunafa, adik-beradik dia lah tu. Jadi mahal kan? Baklawa ni paling mahal lah sebab dia ada kacang pistachio. Kalaulah ada orang offer seseorang dengan baklawa, boleh buat haram, boleh buat dosa, tapi dapat 2 baklawa sahaja. Tapi sekarang buat benda yang seronok tu dosa, sekarang dapat 2 baklawa. Ataupun jangan buat dosa tu, tahan, sabar, sekat walaupun seronok, tunggu nanti 2 bulan lagi kita bagi baklawa tu. Selepas awak
selesai menjaga diri dan mengawal diri daripada melakukan perbuatan dosa tu, kita tak bagi 2 keping baklawa, kita bagi 1 tray baklawa. 1 tray mahal perempuan. Ya, saya pernah beli untuk tamu tu besar ni RM200. Mahal. Tapi kena tunggu 2 bulan atau sebulan lah, ada tempoh lah. Kena tempoh percubaan. Kalau berjaya tinggalkan haram tu, baru dapat baklawa 1 tray. Kalau kita tanya nafsu manusia, yang mana yang dia nak? Dia terus nak yang baklawa 2 keping. Kalau tanya nafsu manusia, sebab dia dapat on the spot. On the spot. Tapi kalau tanya akal, kan, kita pun kalau tanya nafsu, dah sampai depan mata dah ni, sampai depan mata, ambil lah 2 keping ni. Tapi 2 je lah. Lepas tu buatlah ikut suka kamu, haram tak haram. Ataupun dia kata nanti kami simpan dulu yang ni, kamu dapat 1 tray, sebulan 2 bulan lagi, jangan buat benda haram tu, kena sabar juga. Walaupun seronok. Kalau tanya nafsu, nafsu kata, ui aku memang lapar ni, memang sedap ni, ambil terus, dia tak nak fikir dah yang 1 tray tu. Tapi kalau tanya akal, akal kan bagi tahu mana untung, yang mana untung, kan? Yang mana lebih lazat. 1 tray lah, puas makan. Itu satu contoh. Akal je yang boleh bagi tahu macam tu. Jadi macam mana kita nak kuatkan akal kita? Kita kena belajar ilmu-ilmu ni, kan? Jadi insya-Allah dengan cara kaedah pendekatan Rasail An-Nur ni, dia banyak memberikan kita kepuasan akal, tapi dalam masa yang sama dia juga memuaskan hati. Kadang-kadang ada ilmu dia pergi ke akal sahaja, hati dia abaikan. Akhirnya orang yang belajar ilmu tu, belajar banyak-banyak, tinggi-tinggi, tiba-tiba dia rasa kering kat sini, dia rasa kosong dekat sini. Maka dia menimbulkan masalah juga. Ada juga setengah ilmu tu dia duk fokus kat sini je, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Tapi kat sini macam tak logik kadang-kadang tu. Kat sini dia tak bagi logik. Kenapa kena buat tu? Kenapa kena buat ni? Kenapa kena puasa sunat? Contoh. Kenapa kena tahan lapar? Kenapa kena tahan maksiat? Dia tak bagi tahu. Jangan tanya banyak-banyak, tahan saja. Dia tak boleh lah sini. Dia nak juga jawapan. Sebab ini memang fitrah yang Allah bagi pada kita. Bahkan kelebihan manusia daripada segala makhluk, macam saya sebut dalam pengajian kita bulan lepas, adalah pada akal kita. Jadi akal ni mesti diberikan santapannya, hati pun mesti diberikan santapannya, barulah seimbang. Jadi tadi tu satu contoh. Lagi satu, kalau dia nak berbuat jahat dan berbuat haram, kemudian kita bagi tahu dia, kalau awak buat kejahatan ini sekarang, kami tampar sahaja. Jadi kamu jangan buat. Ataupun kamu nak tangguhkan dan jangan buat langsung. Ataupun kamu boleh buat kejahatan ni sekarang, benda haram ni sekarang, kami tak usik kamu, tapi nanti di akhirat kamu kena belasah dengan teruk. Contohnya, kan? Jadi kalau orang yang pakai nafsu, dia akan fikir, kalau gitu saya nak buat juga kejahatan ni, jangan hukum saya di dunia ni, di akhirat tak apa. Kalau dia pakai nafsu, sebab dia nak sangat buat kejahatan tu. Contohlah rasuah, duit dah depan mata, orang dah hulur dah 1 ampau, tebal pula ampau tu, kan? Jadi dia fikir, kalau dia ambil ni sekarang, seronok. Lepas tu mungkin tak ada orang tahu, CCTV dah dipadam contohnya, ditutup, di-off-kan contoh. Tetapi kalau dia pakai akal dan hati dia dengan ilmu, dia tahu akibat benda tebal ni, benda duit tebal ni, kesannya berat di akhirat kelak, maka dia akan tolak tepi yang ini, memikirkan kesan berat di akhirat kelak. Seperti orang yang kena belasah. Contoh perumpamaan, biarlah kita terpaksa bertahan dengan lapar, tak cukup duit. Contohnya, tolak rasuah ini merupakan satu kesakitan. Ibarat kena tampar ke, sakit kan kena tampar? Sakit kan? Kita tolak rasuah, memanglah sakit. Kalau nak ikutkan dengan harga barang sekarang ni, memang naik. Kita terpaksa tolak duit yang datang tapi haram tu, terpaksa kita tolak meskipun kita terpaksa ikat perut. Contoh, memang sakit. Tapi sakit tu sebenarnya sedikit, ibarat kena tampar sahaja. Dan itu lebih baik daripada kena belasah di akhirat kelak dalam neraka. Tapi kita nak sampai ke tahap itu tu bagaimana? Iman. Iman itu terbina bagaimana? Apabila akal dan hati kita diberikan kefahaman yang cukup, lalu dia mencapai suatu kepuasan dan kenikmatan, dan akhirnya dia beroleh kekuatan. Bagi orang yang beriman, berani ke dia kata nanti saya taubat? Bila nak taubat? Bagi orang yang beriman, dia tahu qada dan qadar tu kan tadi kan,
Allah dah tentukan ajal dia bila, dia tahu tak ajal dia bila. Bagi orang yang beriman betul-betul, dia tahu rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar, ajal saya sudah tertulis, saya tak tahu bila saya mati. Maka dia kena selalu stand by. Kalau dia tak stand by, dia setting je tak apa, maksiat dulu, nanti saya taubat. Itu menunjukkan dia tidak beriman puan. Kan? Dia confident, tahu ke dia hidup berapa lama? Seperti yang saya sebut selalu sebelum ni, kita memang ada sijil kelahiran, tapi kita tak ada sijil kematian. Kan? Jadi kita tak tahu bila kita akan mati. Jadi puan, di situ masalah dia adalah pada iman dia. Ya, pada iman, pada bahagian bagaimana dia mengimani Allah itu boleh mengambil nyawanya pada bila-bila masa. Sebelum dia bertaubat, na'udzubillah min zalik, kan? Maka tinggallah itu khayalan semata-mata. Sebenarnya itu satu tipu daya syaitan. Kita akan sebut sikit nanti kat sini macam mana syaitan tipu dia supaya terus dalam maksiat. Okey, baik. Yang kelima, melakukan perbuatan terpuji. Jadi dengan proses penyucian jiwa ni sebenarnya, ini salah satu jalan nak memantapkan iman, memang kena cucikan jiwa. Dia akan memudahkan kita untuk melakukan perbuatan terpuji. Jadi penyucian jiwa melalui tema memperkuat iman ini ada beberapa perbahasan dalam Rasail An-Nur. Nak sucikan jiwa, kena kuatkan iman. Bila kuatkan iman, sucikan jiwa. Dia berkaitan puan. Ya, dia sangat berkaitan. Jadi yang pertama ialah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Proses ni dia kena selalu, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu seperti mentajdidkan keimanan, mentauhidkan Allah. Jadi tak ada orang beriman boleh steady, oh saya dah beriman maka dia steady sampai akhir hayat dia pasti akan mati dalam keadaan beriman. Tidak. Kita memang tetap melalui proses naik turun sepanjang masa. Jadi ketika kita naik, kita perlu istiqamah. Apabila kita turun, kita berusaha lagi untuk naik. Bagaimana untuk menaikkan iman itu? Banyak caranya, iaitu antaranya ibadah dan juga menghadiri kelas-kelas tafakur tadabbur Al-Quran begini, insya-Allah. Yang kedua, tidak merasa suci. Itu pun satu kaedah juga. Kalau dia dah rasa diri dia suci, macam mana dia nak sucikan jiwa dia? Sebab dia dah rasa dia bagus, kan? Saya dah baik dah, alhamdulillah saya dah salihah, saya dah buat semua rukun Islam. Allah, masya-Allah. Betul, kita dah buat. Tapi seperti yang saya sebut tadi, kita tidak semestinya sentiasa berada di atas, ya. Ada kala kita akan turun. Jadi jangan kita lalai, sentiasa berusaha. Kalau terlalai sekejap, cepat ingat, kembali semula, insya-Allah, melalui penyucian jiwa. Yang ketiga tadi, yang last sekali pada barisan bawah sekali muka surat 87 ni, menyedari bahawa diri tidak abadi. Ni puan, yang soalan puan tadi, ya. Dia memang kena letak dalam kepala kita ni. Sebenarnya all the time bahawa kita ni tidak abadi, bermakna kita mesti mati. Confirm. Ada siapa yang nak mempertikaikan fakta ini? Tak boleh. Meskipun orang tu orang paling hebat, paling sihat, ya, paling berkuasa, paling berpangkat, maka dia tidak dapat lari pada hakikat. Dia pasti akan mati. Jadi sebenarnya bila kita ingat hakikat kita akan mati ni, dia akan banyak membantu kita mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Cukup kita ingat kita akan mati, kita dah boleh sabar dah. Contoh diberi satu musibah besar sangat, tapi dia fikir macam tak apa, saya memang akan mati pun. Macam orang-orang di Gaza sekarang, bom tak berhenti-henti siang malam, tak tahu nak berlindung kat mana. Dan bom yang sangat kuat pula tu dihantar dari macam-macam negara. Bekalan bom dah habis, datang daripada Perancis, datang pada Jerman, datang pada Amerika. Tak habis-habis. La haula wala quwwata illa billah. Dan bom tu kalau kita duduk dalam surau ni, memang confirm hancur dah. Konkrit pun dia boleh hancurkan, apatah lagi bom-bom macam kita ni. Tak tahu nak berlindung kat mana, kan? Tetapi mereka ada keimanan bahawa mereka pasti mati. Mati tu macam-macam caranya. Kalau Allah takdirkan mati di bom, itu adalah syahid. Kerana mereka bukan saja-saja minta dibom, mereka dikepung, tak boleh ke mana-mana. Duduklah dalam segitiga semenanjung tu dengan dinding konkritnya dan dengan pintu di Rafah yang dikawal ketat. Kawalan ketat sampai ke tahap bantuan-bantuan yang sampai ke Rafah separuh sudah expired. Tu saya tengok dalam berita. Tak boleh masuk. Keperluan mereka sebelum ini 500 trak sehari. Sekarang satu pun tak boleh masuk. Dah 70 hari perang. Sempat masuk sekejap, saya rasa 100 trak semasa
gencatan senjata 70 hari, padahal dulu 500 trak sehari, perempuan. Cuba bayangkan macam mana. Tetapi dengan penyerahan diri mereka kepada Allah, bahawa kita pasti mati, jalan mati itu pelbagai, mereka boleh reda, mereka boleh tawakal, sehingga anak-anak kecil pun mempunyai keimanan sedemikian rupa. Anak-anak kecil boleh buat solat jemaah bila orang dewasanya tak ada. Solat jemaah malam-malam, tak ada elektrik, solat jemaah tak tinggal. Al-Quran di lidah. Mereka tu kalau umur 12 tahun tu paling biasa tu setengah Quran dah hafal. Tapi yang dah habis satu Quran pun ramai. Mereka ni perempuan mempunyai kadar buta huruf paling rendah di dunia. Ya, kadar PhD, pemegang PhD per kapita dia paling tinggi di dunia. Masya Allah. Dan mereka mempunyai kedudukan-kedudukan penting dalam dunia ini, di dalam pelbagai jawatan. Hebatnya. Saya tak tahu, saya baru tahu semalam bila tengok satu berita daripada Duta Palestin di London. Dia yang sebut perkara ni dan saya nampak, sebab saya perasan bila saya seliakan student saya buat kajian masters dengan PhD, saya suruh cari bahan dalam bidang Quran Sunnah. Banyak bahan boleh jumpa online tu daripada Universiti Gaza. Saya tengok besar mana Universiti Gaza ni, bahan cukup banyak, dan saya tengok rupanya tak besar mana. Dari sudut bangunannya tak besar mana, tapi dari sudut output dia perempuan hebat. Bukan pengajian Islam saja, rupanya dalam pengajian kimia, dalam pengajian sains pun mereka mempunyai mempunyai kadar penerbitan high index jurnal tertinggi di dunia, dan baru saja dibom. Mereka memang target nampaknya profesional ramai daripada graduan Malaysia, UPM, UUM, USIM, UIA, ada belaka yang dibom sebagai pemegang PhD di sana. Dan mereka bukan sembarangan, mereka adalah orang-orang yang sangat mahir, ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kenapa mereka tidak berputus asa? Kerana keimanan bahawa yang keempat itu kaitannya iman kepada takdir. Iman kepada takdir, itu adalah takdir, iaitu muka surat yang ke-88, perempuan. Dah takdirnya mereka menjadi bangsa pejuang yang mempertahankan agama Allah. Dalam hadis Nabi dah banyak menunjukkan isyarat-isyarat bahawa peperangan besar di akhir zaman itu memang di situ. Disebut kalau dalam bahasa Arab Ardul Malahib, tanah berhimpunnya segala peperangan besar. Dan kita tengok kenapa dia besar, skala dia besar. Senjata datang daripada pelbagai negara, lawan satu grup je, iaitu pejuang Al-Aqsa, pejuang Hamas, dia ada gabungan lah juga dengan Saraya Al-Quds. Dia ada beberapa gabungan, tapi yang paling besar memang Hamas, yang sebagai sayap ketenteraan kerajaan dia. Maksud kata, ni kalau sebut tadi kan takut tak boleh live pula, kena delete pula. Tak apa, saya tak payah sebut lah yang tu. Baik, terus yang kelima, mencintai sesuatu kerana Allah. Itu pun satu proses juga. Setiap kali puan sayang pada sesuatu, cuba puan cek balik, kenapa kita sayang benda tu? Apa dia sebalik tu? Boleh puan sabar balik. Sayang anak kan, sayang cucu kan. Kenapa sayang cucu tu? Sebab dia darah daging kita, ada yang kata gitu. Sebab dia comel, ada yang kata gitu. Tapi sebenarnya bagi orang yang beriman, dia sayang anak, sayang cucu kerana Allah. Anak dan cucu dia tu bukan dia punya, itu adalah titipan Allah bagi kat dia. Sebab itulah kita sanggup didik dia dengan bersusah payah, kerana kita nak pastikan kita berikan dia yang terbaik berdasarkan amanah Allah. Nanti di akhirat kita boleh persembahkan kepada Allah semula. Ya Allah, inilah dia anak cucu yang kau berikan kepada aku. Aku dah didik dia sebaik mungkin yang aku mampu, ya Allah. Maka kita tidak akan dibebani dengan bebanan yang terlalu berat, kerana kita tak boleh membentuk segala kejayaan anak cucu sesuai dengan kehendak kita. Tak mampu, kita pun makhluk juga. Tapi kita tahu kita dah buat yang terbaik. Kita boleh cakap depan Allah, ya Allah, aku dah ajar dia solat, aku dah ajar dia mengaji, ya Allah, aku dah didik dia dengan ilmu agama, ya Allah. Inilah yang aku boleh buat, dan ini hasilnya. Engkau terimalah aku, ya Allah, dan terimalah anak cucuku ini sekadar yang aku mampu. Tapi apa yang dia buat, anak tu accountable sendiri. Apa yang cucu tu buat, dia accountable sendiri. Yang accountability bahagian kita apa dia buat? Bahagian tarbiyah. Sebab apa? Kita nampak dia Allah punya.
Kalau kita tak nampak dia begitu, kita dah nampak dia cucu saya, habis kita bela dia, kita sayang dia, sampai buat salah pun kita tetap bela dia. Sanggup marah anak sendiri, menantu sendiri sebab nak bela cucu yang buat salah. Nampak tak? Kita tak boleh bela benda salah, perempuan, walaupun cucu kesayangan kita. Jadi kena adil. Sama dengan anak yang ramai-ramai ni, mungkin ada yang lebih sayang, kita lebih sayang pada seseorang. Tapi kita tahu itu bukan anak kita. Itu memang itu anak kita. Maksudnya kita bukan milik kita, itu milik Allah. Itu amanah kepada kita. Walaupun anak yang paling kita sayang tu, yang kita tak nak sentuh, tak nak marah tu, buat salah, kita kena marah juga. Kena bagi tahu juga. Sebab dia Allah punya. Nampak? Kalau dia merajuk ke apa ke, nenek tak sayang saya, kan? Explain balik kat dia. Cucu ni Allah punya, nenek ni cuma diberikan amanah. Nenek kena bagi tahu mana yang betul, mana yang salah. Itu contoh. Ya, perempuan ya? Boleh ya? Itu cara kita melihat sesuatu tu sebagai bukan kita punya. Macam kereta kita. Kereta kita tu memang Allah bagi rezeki pada kita, tapi sebenarnya daripada siapa? Allah. Rezeki tu Allah punya, milik Allah, Allah titipkan kepada kita. Tiba-tiba ada orang cala kereta kita. Ya, orang cala kereta kita dan kita cuba cari siapa yang buat, tak jumpa, tak dapat. Bila tak dapat, adakah kita nak dendam atau kita bersangka-sangka, ni mesti anak orang jiran ni. Contoh kan, ni mesti budak-budak yang suka melepak-lepak main basikal. Mulalah kita nak tunjuk sana tunjuk sini. Tak, dia tak perlu macam tu sebenarnya. Cukup sekadar kita menjaga harta kita yang Allah berikan kepada kita. Ditakdirkan sesuatu berlaku pada harta itu, walaupun kita sayang dia, kita ingat ini Allah punya. Ya, Allah nak uji kita dengan cala kereta baru tersebut untuk melihat bagaimana hati kita ini mengasihi dan menyayangi pemberian Allah ini sebagai pemberian Allah atau sebagai milik kita. Sebab bila kita sedari Allah je yang bagi, kita akan lebih reda, kita akan lebih redha. Ini boleh apply dalam semua perkara, perempuan, dalam kehidupan kita ya. Baik, yang keenam, berjalan di jalan Allah melalui huraian Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni dia jadi panduan untuk kita kekal berada di atas jalan Allah. Dia panjang perbahasan dia, cuma saya nak ringkaskan kat sini. Kita tengok satu-satu ayat surah Al-Fatihah tu, dia sebenarnya untuk panduan hidup kita. Nama Al-Fatihah tu pun disebut sebagai pembuka, dia buka perjalanan hidup kita. Ummul Kitab, ibu kepada Al-Quran, kerana dia menjadi induk kepada semua perbahasan dalam hidup kita. Dan paling basic yang kita boleh tengok secara umum surah Al-Fatihah ni, yang selalu manusia lupa, dia panduan bagi kita, Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk mengingati Allah SWT sebagai Rabb yang menciptakan segala alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang mempunyai sifat-sifat asma' wa sifat tu. Ar-Rahman, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, di situ masih lagi tauhid, ketuhanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini uluhiyah, iaitu dialah kita menyembah dan kepada dialah kita memohon pertolongan. Komplit 3 package ketauhidan pada Allah ada dalam surah Al-Fatihah. Dan beringatlah jangan sampai kita tergelincir seperti golongan yang dahulunya pernah diberi hidayah tapi mereka tergelincir, iaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi kita tengok kesan dia pada hari ini. Mereka yang tergelincir itu akan akhirnya menyedari bahawa Islam agama yang paling benar. Dan perlahan kita dah tengok keadaan yang sekarang, ramai orang Kristian yang dah memeluk agama Islam di Eropah. Bahkan ada yang kata, I'm not a Muslim, but I couldn't wait. Islam is ruling the world. I believe it is a just religion. Saya bukan Muslim, tapi saya tak sabar nak tunggu bila Islam boleh memerintah dunia. Saya percaya ia adalah agama yang adil. Saya akan bayar jizyah tu. Dia tahu pula jizyah tu cukai untuk orang bukan Islam kan. Sebab orang Islam bayar zakat. Jadi orang yang bukan Islam yang duduk dalam pemerintahan Islam, dia bayar cukai. Adil tak? Adil. Orang Islam tak payah bayar 2 kali, dia dah bayar zakat. Jadi dia kata saya boleh bayar cukai tu asalkan saya hidup gembira bawah pemerintahan Islam. Masya Allah. Dulu kita nak dengar statement ni susah, sekarang kita dah dengar sendiri. Dan orang Yahudi pun dah mulai ada yang kembali dan melihat persamaan banyak Islam dan bukan Islam, terutama Yahudi Ortodoks. Dia tak sama dengan yang sana, yang belah sana tu. Nanti sebab saya buat live FB, saya tak boleh sebut perkataan-perkataan tu. Dia akan screen, jadi saya tak sebut, tapi perempuan faham ya. Baik, selesai mukadimahnya.
Kita tengok ke penyucian jiwa muka surat 89, sebab kita nak capai tadi ibadah yang khusyuk. Puan-puan tengok perkataan tazkiyatun nafs daripada bahasa Arab. Tazkiyah tu maknanya menyucikan. An-nafs tu maksudnya jiwa. Orang Melayu sebut nafsu, maksudnya merujuk kepada jiwa yang berhajatkan keinginan-keinginan. Tu datang daripada perkataan jiwa tu. Tengok ayat di bawah ya. Ayat di bawah ni daripada juzuk 30, bila Allah menceritakan bagaimana terciptanya jiwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Maknanya demi jiwa manusia, diri manusia, fizikal dan juga batin. Wa ma sawwaha, bagaimana Allah lengkapkan penciptaan kita ni, ada yang zahir dan ada yang batin. Bukan yang zahir saja. Kalau yang batin tu tak ada, jiwa tak ada, roh tak ada, dia jadi jasad, jasad yang mati, dia tak hidup. Kalau ada roh saja, tak ada jasad, maka dia tidak ada di bumi ini. Dia sudah, sama ada dia masih berada di alam roh sana atau dia dah masuk ke alam barzah. Kan? Jadi kita merujuk kepada penciptaan manusia di bumi ini. Kemudian pada penciptaan ini Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, serta kami ilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan jalan yang membawanya kepada ketakwaan. Jadi ada jalan-jalan tu, dua-duanya ada, dua-duanya diilhamkan. Yang ilham takwa daripada Allah, sedangkan ilham fujur, ilham kejahatan datangnya daripada syaitan. Maknanya boleh ke syaitan bagi ilham? Boleh. Baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka berjayalah bagi orang yang menyucikan kejadian itu, menyucikan jiwa itu, menyucikan diri itu. Dan gagallah orang-orang yang tidak menjaga kesucian atau menyucikan diri itu. Waqad khaba man dassaha, dan rugilah, hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya oleh sebab kekotoran-kekotoran maksiat. Maknanya dalam ayat ni ada satu peringatan kepada kita, wahai manusia, jaga kesucian jiwamu. Jangan biarkan ia kotor, kerana dengan kekotoran itu kelak kamu akan hampa, kamu akan kecewa, kamu akan rugi, menjadi kotor dan hina. Jadi manusia selalunya dia akan fokus pada kesucian zahir sahaja. Dia mandi, dia pakai lotion, dia pakai sabun, pakai shampoo. Tetapi orang yang beriman, dia akan ingat ada satu bahagian yang mesti dijaga kesuciannya, iaitu bahagian jiwa dan hati. Ni yang kita nak buat, insya-Allah. Okey, baik. Teruskan ke muka surat 91. Macam mana nak jaga kesucian hati? Kena kenal apa yang mengotori hati. Namanya penyakit kerohanian dan hakikatnya. Ya, muka surat 91. Penyakit kerohanian dan hakikatnya. Terdapat banyak sebab kenapa manusia tidak merasa damai dan lapang dalam kehidupannya. Kadang orang tertanya-tanya, kenapa banyak masalah? Kenapa sakit mental? Kenapa rasa terganggu? Ya, kita semua boleh terganggu, kita semua boleh sakit. Kita tahu, sebab tu kita belajar dan kita nak cari ubatnya, penawarnya. Dan salah satu daripada penawar yang kita boleh tawarkan ialah dengan cara menyucikan jiwa. Segala punca masalah ini dapat difahami daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menceritakan perihal hati nurani dan jiwa yang perlu dibersihkan daripada kekotoran sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di atas tadi, iaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Walaupun dalam ayat tersebut menggunakan lafaz nafs, wa nafsi wa ma sawwaha, yang bermaksud semua yang menyentuh roh, hati dan segala macam kekuatan idrak, iaitu indera manusia yang tak nampak, memang tak nampak ya. Namun lazimnya penyucian jiwa dan penyakit kerohanian seringkali dikaitkan dengan kalimah hati atau qalb dalam bahasa Arab. Ya, kita nak mudahkan perbahasan suci jiwa ni, apa makna jiwa, kita rujuk pada qalb saja. Walaupun banyak lagi lah kaitan-kaitan jiwa tu dengan rohnya, dengan akalnya. Jadi kita fokus pada qalb sahaja
Sebab qalb ni nanti kita perlukan peranan akal juga untuk didik dan pupuk qalb itu sendiri. Qalb tu apa puan? Hati. Bahasa Melayu dia hati. Bahasa Melayu dia hati. Tapi bukan hati yang apa tu, yang dalam badan kita yang fizikal tu. Dia merujuk kepada hati yang ruhani, yang nurani, yang tak nampak. Kemudian kenapa dinamakan qalb puan? Qalbun tu pada sifat dia, bahasa Arab dia tu qalb, berbolak-balik. Qoliba, boleh berbolak-balik. Dalam satu hadis disebutkan innal qalba fi asba'ini min asabi'ir rahman fima ma'nahu, dari sudut makna dia, iaitu sesungguhnya hati manusia itu di celah dua jari Allah, yuqallibu ma yasha. Allah boleh terbalikkannya mengikut kehendak Allah. Sebab tu ada orang boleh berubah perasaan dengan tiba-tiba. Dulu sayang, tiba-tiba benci, sebab terbalik. Dia berubah, boleh terbalik gitu saja dengan mudah. Begitulah sifat hati. Sebab tu nama dia qalb, boleh berubah. Sebab tu doa kita pun untuk menetapkan hati dalam iman, apa dia? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati-hati, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas agamamu, ketaatan kepadamu ya Allah. Okey, baik. Oleh kerana kedudukan hati amat penting di dalam kehidupan seorang insan, maka ramai para ulama dan orang-orang soleh mengupas permasalahan ini dan membentangkannya kepada orang awam yang sangat memerlukan pedoman ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan tengok bagaimana Imam Sa'id Nursi bentangkan kepada kita melalui 4 penyakit hati. Okey, kita tengok muka surat 92. Imam Al-Ghazali, iaitu salah seorang imam terawal yang membahaskan tentang hati cukup banyak, dan Imam Ghazali ini diberikan kelebihan tersebut setelah Imam Ghazali sendiri berada dalam satu keadaan dan kedudukan dunia yang sangat tinggi, yang mana Imam Ghazali pada waktu itu sudah mencapai tahap sebagai rektor di sebuah universiti, maknanya di universiti Islam. Rektor dah paling tinggi lah dalam universiti, kan? Dalam keadaan dia sangat tinggi, dihormati, masyhur, ilmunya hebat. Tiba-tiba dia mencari sesuatu yang missing in his life, maka dia menguzlahkan dirinya. Dalam tempoh uzlah itulah dia berjaya memperolehi ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kejiwaan, dan tertulislah akhirnya bukunya mengenai jiwa, hati, akal, rohani, nurani dan lain sebagainya. Maka banyak ulama selepas itu yang mengambil manfaat daripada pendekatan beliau. Imam Sa'id Nursi menakalkan juga daripada beliau, tetapi dalam kupasan yang lebih moden untuk disesuaikan dengan masyarakat moden yang lebih sekular. Jadi kita tengok muka surat 92, mukadimah kepada penyakit hati ya. Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, hati adalah tempat terkumpulnya segala jenis penyakit ini. Hati juga adalah tempat yang paling tinggi di dalam badan manusia, iaitu tempat zikrullah, mengingati Allah. Itu dia hati. Semua penyakit berkumpul kat situ, tapi semua kebaikan juga berhimpun di situ. Dan zikrullah yang sebenar-benarnya adalah yang datang daripada hati, bukan lisan semata-mata. Boleh bezakan tak zikrullah lisan dengan hati? Nak bezakan? Cuba tengok. Kadang-kadang kita pegang tasbih, kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Tapi perasan tak kadang-kadang otak kita fikir hari ni nak masak apa? Kan? Tapi tangan bergerak lagi ni. Kadang-kadang hati pula fikir, yang itu suka apa, suami saya suka ini, anak suka ini, menantu suka tu, nak masak apa ni ya? Sebab hati ni dia fikir perasaan orang, kan? Yang akal ni dia fikir nak masak resepi menu apa. Yang tangan ni berzikir, subhanallah, subhanallah. Perasan kan? Bagus perempuan yang jenis pokok ngaji ni, dia boleh beza semua. Maknanya perempuan ada 3 yang boleh berfungsi serentak: lisan, hati dan akal. Tapi center of everything nanti yang akan decide semuanya, hati perempuan. Hati. Jadi hati dia ambil kira emosi orang, akal dia ambil kira logik dan rasionalnya. Dia kata bawang ada tapi bawang merah tak cukup. Oh, tak boleh masak masakan yang banyak guna bawang merah ni, kena banyakkan yang bawang putih. Apa menu yang boleh banyak bawang putih ya? Tu akal. Hati tu dia akan nanti hati ni dia akan decide. Lepas dia kata 3 orang ni suka 3 menu, aku nak pilih yang mana? Akal pun berproses. Tengok bahan yang kau ada dalam peti ais lah. Dia cakap gitu kan. Lepas tu nanti akhirnya akal akan memberikan panduan-panduan. Tangan ni masih zikir lagi, minta panduan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kan? Akhirnya hati buat keputusan, okey, berdasarkan semua pertimbangan ini, maka kita mengambil kira majoriti yang disukai ramai ialah menu itu dan bahan-bahannya ada di rumah. Kita masak yang itu. Siapa yang decide selalunya? Hati. Sama dengan kita nak beli barang. Kadang-kadang confuse kan? Nak beli barang banyak pilihan, banyak warna ni. Nak pilih yang mana? Akal ni dia boleh tolong bagi kita panduan je. Dia bagi kita logik. Ni bagus, oh ni tahan lama. Oh ni waranti dia lama sikit. Harga ni mahal sikit. Oh ni murah sikit. Ni semua je ni. Tapi nanti hati tu nanti dia akan pilih dia cenderung yang mana. Kan? Jadi fungsi lisan ni apa? Doa, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Berikan aku panduan. Mana yang terbaik? Engkau lebih tahu, ya Allah. Lisan. Dengan lisan itu kita serahkan hati kita kepada Allah. Ya Allah, aku berserah kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bertawakallah kepada Allah, ambillah apa yang terbaik. Macam itulah cara kita buat keputusan. Jika kita nak keputusan itu sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah buat keputusan tu, biasanya apa saja yang terjadi, implikasi daripada keputusan yang kita dah buat itu, perempuan, dia akan ada satu keredaan dalam hati kita. Itu baru boleh sampai reda. Ramai orang tanyakan, Ustazah macam mana nak reda? Kan? Susah kan nak reda? Dia tengok balik pada awal-awal masa buat keputusan tu. Kita libatkan Allah tak? Kalau kita tak libatkan Allah, kita tak doa, kita tak minta, kita hanya berdasarkan kepada akal yang pandai dan bijak ini konon-kononnya, sedangkan akal kita terhad. Ataupun berdasarkan kepada hati yang konon-kononnya suci ini, Allah, suci manalah kita, Allah lebih tahu. Tapi kalau kita libatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita usaha dengan akal dan hati kita, tapi kita memang berdoa kepada Allah. Kita ingat lagi kita dah doa dah dulu. Kenapa jadi begini? Kita ada redha, mesti ini yang terbaik. Sebab saya dah minta pada Allah, Allah bagi yang ini, mesti Allah tahu ini yang terbaik untuk saya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu boleh rasa kamu tak suka benda tu, tapi sebenarnya itu baik untuk kamu. Padahal, dan ada juga keadaan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan kita sangka bahawa kita suka benda tu, kita ingat benda tu elok, rupanya benda tu tak elok untuk kita. Betul tak? Kan? Jadi redha tu akan cepat sampai apabila kita ingat dan kita kenal, ini yang Engkau takdirkan untukku, ya Allah. Maknanya dia berkaitan dengan iman ke tak? Berkaitan dengan iman. Dia boleh wujud tiba-tiba ke? Dia perlukan proses yang panjang. Kena ada proses yang panjang, kan? Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Allah dah bagi panduan. Jika kamu dah berazam, kamu yang pilih benda tu, kamu yang decide benda tu, bertawakallah kepada Allah. Bila kita dah ada tawakal, kembali pada tajuk yang kita bahaskan sebelum ini, tajuk kedua, ada tawakal, ada taslim, ada penyerahan, ada intisab, ada persandaran. Maka apa saja yang ditakdirkan, sesungguhnya itulah yang terbaik. Maka dengan itu kita redha dan kita sabar. Kalau lupa macam mana Ustazah? Ingatkan balik. Memang kita boleh lupa kadang-kadang. Bila ditimpa musibah, kita soal balik, ya Allah, kenapa ya Allah, aku dah buat dah mengikut jalanmu ya Allah. Kita lupa. Ingatkan balik diri kita, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga kita lupa nak libatkan Allah masa mula-mula dulu. Lupa nak istikharah ke, kan, ambil keputusan tanpa istikharah mungkin juga. Maka kita bertaubat. Bila kita bertaubat, kita redha, terima kasih ya Allah, di atas peringatan yang Kau berikan kepadaku ini, Kau datangkan musibah ini sebagai suatu lambang kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Redha lagi. Nampak tak? Jadi redha tu akan lebih cepat datang apabila kita faham konsep-konsep iman ini. Jadi perempuan, akhlak yang buruk juga datangnya daripada hati yang sakit. Selalu, ya silakan. Antara hati dan akal. Okey, soalan yang baik. Bila kita nak selesaikan satu masalah, yang mana satu yang kita perlu beri lebih perhatian, berikan perhatian yang seimbang antara kedua-duanya. Tapi bagi penggiliran, gilir-gilirkan. Kadang-kadang orang dia tak gilirkan, dia dengar dua-dua, dia serabut. Akal cakap, hati pun cakap. Hati ni dia cakap pasal emosi, akal dia cakap pasal logik. Lepas tu kita tak gilirkan dia, kita biasalah bila kita ada masalah, kadang-kadang kita terkejut, kita tak tenang, tidak dalam keadaan tenteram. Dua-dua ni bercakap, mula dia jadi serabut, mula dia jadi tension, kan?
Kadang-kadang itu juga muncul anxiety yang melampau. Jadi dia risau. Akal kata, tu dia lah kau tak buat dari dulu. Contoh kan, dia dah blame kita dah. Kita sedarlah betul jugalah memang aku tak buat dari dulu. Lepas tu hati ni pun dah mula rasa bersalah. Dia rasa bersalah, kenapa tak buat dari dulu? Padahal kau tahu. Dia mulalah tu, dia blame emosi pula. Akhirnya clash yang ini dengan yang ini, jadi anxiety yang berlebihan, jadi panic attack pula. Akhirnya tak boleh berfikir dengan waras. Kan? Jadi sebenarnya manage dia macam mana? Kita ikut kaedah Nabi. Nabi kata kalau kamu marah, kamu sedang berdiri, kamu duduk. Itu sebenarnya keadaan emosi tak stabil, puan. Jadi emosi tak stabil apa pun selalunya masalah dia datang dengan kemarahan lah, kan? Kesakitan, kan? Sakit, marah, tak stabil, tukar posisi kita dulu. Ikut cara Nabi dulu. Tukar posisi ni supaya apa? Nak menghadirkan kestabilan sebenarnya. Ketenangan sedikit, ketenteraman supaya nanti hati dengan akal ni dia boleh function dengan lebih balance instead of serabut macam tu. Perasan tak kita serabut sebab yang ni bising, yang ni bising, kan? Walaupun tak bising pakai mulut, kalau dua-dua bising pakai mulut, habislah rumah kita. Bertambah serabut bila yang ni sekali bising. Jadi yang ni bising dia keluarkan kat sini, yang ni bising pun dia keluarkan kat sini, memang serabut. Nampak tak? Jadi ambil yang Nabi sebut tadi, kaedah dia tenangkan diri dulu. Kalau tengah duduk serabut macam tu, baring. Kalau baring pun serabut juga, bangun pergi ambil wuduk. Lepas ambil wuduk masih lagi serabut juga, solat. Lepas solat tadah tangan, doa. Supaya jangan serabut, supaya jangan terbuat keputusan yang salah. Bila dah tenang tu perempuan, kita boleh duduk balik, steady balik. Macam sekarang ni kan semua tengah tenang ni. Sebab tu boleh bezakan akal, hati, lisan, kan? Tangan bertasbih boleh bezakan. Sebab kita kena tenang balik macam ni. Lepas tu ambil nafas, doa, cuba dengar balik apa yang akal cakap. Lepas tu kita bagi hati ni diam dulu, jangan bising dulu. Ini emosi kan. Dengar lu akal cakap yang logik dia apa. 1, 2, 3, 4, 5. Habis akal tu cakap, okey, baru beralih ke sini. Apa perasaan emosi kita? Sedih, celaru, keliru, apa? Kecewa, apa? Kita dengar. Okey, kenapa sedih? Sebab ni. Kenapa kecewa? Sebab ni. Macam tu. Dengar satu-satu. Kalau perlu tulis. Ada orang dia tulis, dia tulis supaya dia nampak, oh ini masalah dia. Akhirnya bila kita dah nampak ni masalah, baru kita cari ini punca dia apa, punca masalah ni apa, kan? Bila kita dah nampak punca masalah ni, okey, kita treat punca dia, kita rawat asas dia, barulah dapat selesai masalah tersebut. Ya, silakan. Okey, macam mana bila kita nak mencari satu masalah, tiba-tiba tengah mandi dapat idea, kan? Ada juga macam tu. Kan kita tadi sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita nak bezakan sama ada itu ilham taqwa ke daripada Allah ataupun ilham fujur. Jadi lepas mandi, ambil wuduk, kan? Ambil wuduk, solat untuk pastikan. Solatlah, solat 2 rakaat sunat supaya kita dipandu oleh Allah SWT, supaya kita jelas yang ini daripada-mu ya Allah ataupun daripada bisikan syaitan. Istikharah boleh buat bila-bila masa, kan? Jadi lepas dalam doa istikharah tu kan kita akan sebut in kana hadzal amru khairul li dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Jika sekiranya perkara ini, bahasa Melayu pun tak apa puan, baik untuk agamaku, li dini wa ma'adan, kehidupanku, dan juga akibat daripada keadaan dan kejadian ini ya Allah, maka takdirkanlah ia untukku, dekatkanlah ia kepadaku dan jadikan aku dekat kepadanya, iaitu kepada keputusan yang kita nak buat tu. Tetapi in kana hadzal amru syarrul li dini wa ma'ashi wa akibati amri fab'idhu li. Tapi sekiranya perkara ini buruk bagiku untuk hidupku, agamaku dan akibat daripada keadaan atau kejadian itu, jauhkanlah daripada aku. Jadi lepas tu hati kita akan rasa ada inclination, kan? Dia akan ada inclination. Kita percaya, bismillahirrahmanirrahim, kita ambil decision itu. Nampak? Itu untuk kita pastikan kita tak confuse. Kalaulah lepas istikharah, ada juga saya jumpa istikharah saya tak tahu dah ustazah yang mana satu, saya tetap confused.
Kalau gitu teruskan saja, tunggu mana yang menjadi takdirmu, itulah dia yang terbaik di sisi Allah. Sebab dalam doa tu kita dah kata dah, takdirkan dia untukku, takdirkan urusan ini untukku. Gitu. Boleh? Jelas? Okey, baik. Kalau yang selalunya tak sampai ke istikharah, bila dia masuk dalam hati dia lekat dalam hati ni. Lekat dalam hati. Solat, ngaji, ibadah, dia masih lagi dalam hati yang itu juga. Memang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Sebab kalau bisikan syaitan ni, dia sebenarnya akan ada rasa tak selesa. Cara dia sampai tak selesa. Cara dia masuk dalam kepala kita pun kadang-kadang ada rasa ketidakselesaan, sehingga muncul keraguan. Bila muncul rasa keraguan atau rasa tak selesa, yang tu kita kena verify balik itu dari mana. Dan kita baca juga doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, supaya jangan mereka hadir bagi bisikan-bisikan pula. Lepas kita baca hilang pula idea tu. Betul daripada syaitan. Kan? Sebab dia datang tadi, dia masukkan. Tapi bila kita baca doa jauhkan dia hilang dengan idea-idea sekali hilang. Itu daripada syaitan. Jadi doa kena diamalkan selalu. Bahagian terakhir insya-Allah, pada muka surat 92 perenggan kedua, ketika Imam Sa'id Nursi mengulas ayat ke-10 surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Tu tanda di mana letaknya penyakit hati, di dalam jiwa. Fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka tu ada penyakit. Ini orang-orang munafik perempuan. Dia mengaku Islam, tetapi hati dia penuh dengan kebencian pada Islam, penuh dengan kegeraman kepada agama Islam. Dia tak suka sebenarnya jadi orang Islam, tapi dia berpura-pura sebab dia nak dapatkan faedah sebagai orang Islam. Maka orang macam ni hati dia ada penyakit. Dan bagi orang macam ni lah azab yang pedih di atas apa yang mereka tipu. Mereka bohong, mereka dusta. Mereka dusta mengaku depan orang Islam, saya orang Islam, tapi sebenarnya dia tahu dalam hati dia benci Islam. Mereka telah berdusta. Dan bagi orang macam ni azab yang pedih di hari akhirat kelak. Sebab tu kita tak mahu ada benda-benda macam tu dalam hati kita. Kan, benda yang kita tak suka solat, tak suka ibadah kan, tapi buat sebab pelbagai sebab duniawi, berpura-pura ke kan, mencari kepercayaan orang ke, na'udzubillah kita tak nak benda-benda ni. Sebenarnya seperti mana diri hati itu sakit, semua anggota badan akan terganggu. Sebenarnya kalau hati itu sakit, orang dia akan efek pada anggota badan. Kita akan tengok nanti, memang betul ada kaitan antara hati yang sakit dengan anggota badan yang sakit. Sebab orang yang contoh hasad dengki, hati dia sakit, dia dengki tengok orang, biasanya badan dia pun akan sakit juga. Dia akan jadi macam, dia tengok orang beli kereta baru, dia terus jadi lembek badan dia. Kan? Dia tengok jiran pasang langsir baru, kan? Letih tu kan? Ada kan? Dia ada kesan pada badan dia. Jadi benda-benda ni sebenarnya perlu dibersihkan supaya kita tak ada kesan buruk pada diri kita atas nikmat orang lain. Sepatutnya orang dapat nikmat kita seronok. Kenapa pula orang dapat nikmat kita sakit? Kerana hati itu ada penyakit. InsyaAllah kita akan baca yang tu. Okay. Dan habis untuk bahagian ini, kita akan masuk ke refleksi 4 penyakit kerohanian insyaAllah pada pertemuan akan datang. Ini mukadimah dia. Dan mudah-mudahan insyaAllah perempuan lepas ni kita sentiasa cuba menyucikan hati. Hati yang suci itu lebih memudahkan kita untuk khusyuk dalam beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati yang sakit, itulah yang selalu mengganggu khusyuk kita. Elok-elok nak takbir, tiba-tiba nampak langsir jiran tadi. Allah Akbar, Allah. Langsir baru dia, cantik betul. Beli kat mana? Bukan kita ni, bukan, tapi contoh kan, memang ada macam tu. Jadi elok-elok tengah khusyuk, tengah solat, tiba-tiba nampak kereta baru kawan kita datang parking kat bangunan office. Contohnya, bila pula dia dapat kereta baru ni, dah tak selesa hati, padahal kita tengah baca Al-Fatihah dalam solat. Kan, sebenarnya banyak penyakit hati ni sangat mengganggu nilai khusyuk kita. Sebab tu kita nak sucikan hati kita insyaAllah. Bersama-samalah saya bercakap pun, sambil sebenarnya yang semua yang saya ajarkan dalam daripada risalah ni kembali untuk diri saya sendiri, dan saya sendiri memerlukannya. Jadi Alhamdulillah insyaAllah mudah kita semua tergolong di kalangan orang-orang
yang sentiasa berusaha untuk menyucikan hati kita. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.